Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera dengan harapan semoga pemata-pemata hati cikgu berada dalam keadaan yang cukup terbaik, cukup bersedia untuk belajar pada hari ini, hari Sabtu. Berapa bulan Farah? 2 Oktober 2021. Macam biasa, hari Sabtu adalah giliran untuk pemahaman. Minggu depan kena ingatkan cikgu minggu depan hari Sabtu kita akan mulakan dengan karangan, dengan penulisan. Nanti betul lupa buat pemahaman lagi. Kesian kepada pelajar rakan kita yang hanya dapat menyertai kelas kita sekali saja seminggu. Faham kan? Kita sibuk. Baik. Jadi berita yang agak mengembirakan iaitu kadar endemik COVID-19 kita sudah menurun kepada 10,000. Jadi kita doa-doa negeri kita akan berganjak fasa dari fasa 2 ke fasa 3 dan seterusnya pada fasa 4 untuk kita melangkah kaki ke sekolah. Adakah anda ingin pergi ke sekolah? Yeay! Cikgu memang rasa teruja untuk pergi ke sekolah. Baik, kamu pun tengok football ke kau pula? Jangan cerita pasal football sebagainya. Kerana hari ini kita membuat rakaman ini akan cikgu masukkan ke dalam channel YouTube cikgu. Jadi anda punya komen dekat atas ni akan keluar. Komen anda dekat atas ni akan keluar. Jadi satu Malaysia akan tengok komen anda. Okey? Baik. Akil, bukan football. Badminton siap. Okey, badminton. Okey, baik, badminton. Cikgu pun minat badminton, tak apa. Pukul 9.30 nanti kita akan tengok sama-sama. Baik. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayolah kita mulakan kelas. Okey. Hop. Okey, jom kita mulakan kelas. Macam biasa Farah. Tak ubah je lah. Sebab tak kurus lagi pakai katil. Okey, jadi itu intro secara ringkas untuk kita mulakan kelas kita. Kita tak boleh mula kelas lambat-lambat. Hamzah dah bising dah tu. Hamzah kata mula kelas. Nampak tu. Garang Hamzah. Okey, Hamzah garang. Dia suruh kita mulakan kelas. Jangan membebel kata. Jangan membebel. Jadi kita mulakan kelas. Ayo kita mulakan kelas kita. Macam biasa, kita mulakan dengan bahagian A, soalan objektif. Tak nampak cikgu kan? Cikgu jadi orang kerdil kat bawah. Kat sebelah. Sebelah. Jadi kerdil. Dia kecil sikit. Nampak kurus sikit. Okey, jadi kita akan pergi pada soalan 1 hingga soalan 8 macam biasa. Soalan 1 hingga 8. Lengkapkan ayat-ayat berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Cikgu mengharapkan anda telah mencetak bahan cetakan yang telah cikgu berikan awal pada anda dan anda telah menjawabnya di rumah. Jadi hari ini kita akan bincang-bincangkan PISIO. Okey. Tapi yang itu bukan Farah. Sebab itu nampak kerdil. Okey. Jadi itu bukan Farah. Baik. Jadi soalan pertama, beasiswa ini terbuka kepada murid yang cemerlang dalam akademik dan co-curriculum. Sokongan beasiswa, imbuhan beasiswa, C, tawaran beasiswa, D, huluran beasiswa. Baik, anda boleh memberikan jawapan anda. Okey, sama ada anda jangan jawab menggunakan pembesar suara, nanti akan mengganggu rakaman kita, tapi boleh juga rahsia sekala guna pembesar suara. Okey, banyak berikan jawapan. Kita tengok jawapan ke atas. Tengok dekat atas. Banyak jawapan yang muncul. Ada beri kata A, ada kata C. Ada yang berikan jawapan A, iaitu sokongan beasiswa. Sokongan ialah moral support. Sokongan. Imbuhan ialah hadiah ataupun sesuatu yang kita peroleh ialah imbuhan. Bukan imbuhan bertertu, bukan. Imbuhan yang masuk di sini ialah imbuhan apa yang kita peroleh. Dan tawaran, offer lah. Dalam bahasa Inggerisnya offer, santai-santai kita belajar. Dan huluran, apa yang kita beri. Itu ialah huluran. Jadi apakah jawapan yang betul? Kita tunggu dan saksikan sama-sama siapa yang mendapat tembakan, siapa yang mendapat tepukan. Okey, baik. Apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah tawaran. Tepukan yang telah menjawab dengan tepat. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, jangan marah. Cikgu nak bagi bunyi. Okey, bukan ketawa ke anda saja, santai-santai kan.
Jadi siapa yang betul, kita akan bagi dia tepukan. Siapa yang menjawab salah, kita bagi. Okey. Saja seronok-seronok, kita ceria-ceria nak belajar. Baik. Seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Sultan Perak menziarahi mangsa kebakaran itu. Oh, cikgu nampak apa kesilapan pada ayat ini. Bila belajar ni baru nampak. Bila sedang kelas ni baru nampak. Apa kesannya? Sultan tak boleh menziarahi. Sultan Perak mencemaduli. Mencemaduli, menziarahi mangsa kebakaran. Tertinggal perkataan mencemaduli mangsa kebakaran itu serta memberikan sumbangan peribadi kepada mereka. Kacak bergaya Sultan Perak. Nampak tu, handsome. Anaknya pun kacak. Isterinya cantik. Isterinya jelita. Okey. Pasangan diraja kita. Baik. Jadi apakah jawapan baginda, beliau, kita dan dia? Pada pelajaran yang lalu, cikgu telah mengajar anda apakah perbezaan antara beliau dengan dia. Beliau untuk orang yang dihormati, manakala dia untuk orang biasa. Baik, teruskan berikan jawapan anda. Oh, nampak rancak di atas jawapan-jawapan yang anda berikan. Baik, Farah, terima kasih Farah kerana memberikan turutan jawapan untuk membantu rakan-rakan kita yang lewat masuk kelas. Sekarang dalam talian kita sudah ada 59 orang. Bagus, alhamdulillah. Baik. Ada Ustazah Abdullah berikan jawapan A. Tamim Arasi A. Aish A. Aish ada dua ke? Aish A. Kit pun A. I am Riz A. Bagus. Koshana pun berikan jawapan A. Tahniah, betul. Kata jawapan anda. Kita lihat. Tanpa baca masa, betul. Siapa yang memberikan jawapan A? Jawapan anda itu tepatlah. Setakat ni juga saya juga tak nampak jawapan yang selain daripada A. Kalau tidak, cikgu nak bagi satu lagi. Kita bagi tembakan kepada yang. Sebab soalan ni boleh senang lah kan. Kalau sultan dah tentulah kita bagi baginda. Takkan kita bercerita tentang sultan, takkanlah kita nak cerita beliau. Takkan cerita dia macam kawan kita kan. Tahulah kalau anda berkawan dengan sultan. Okey. Kalau Farah, dia berkawan dengan Sultan Jamaica. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Mikael ternampak sebatang pokok tumbang jalan. Melintasi jalan. Pokok melintasi jalan. Cikgu lari. Okey, merentasi jalan. Merentasi ni maksud awak melalui sesuatu kawasan. Merentasi tanah peguguran. Merentasi kebun durian. Okey, menyusuri. Apa maksud menyusuri? Anda berjalan di tepi-tepi. Menyusuri sungai, maksudnya anda berjalan di tepian sungai. Jangan tergelincir, jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, merintangi. Merintangi, dia menghalang. Merintangi, jawapan merintangi. Tersasul-sasul pula. Merintangi, dia menghalang. Itu merintangi. Baik. Banyak yang memberikan jawapan D. Dia, Fatimah, Yosh. Okey, Adril, Senju. Laju. Bagus. Ini menyebabkan cikgu sayang kepada anda kerana anda memberikan jawapan yang tepat. Jadi sungguh mengembirakan. Kita berhadiahkan satu lagu untuk anda. Okey. Tahniah kerana anda telah memberikan jawapan yang tepat setakat ini. Bagus. Alamak, cikgu agak gambar tersekat-sekat, talian tak cantik lah. Talian tak nak beri kerjasama yang baik dengan cikgu. Okey, soalan nombor 4. Persembahan wayang kulit itu pada pukul 11 malam. Terakhir, A. B. Berakhir. C. Mengakhiri. D. Pengakhiran. Tengok gambar sebelah. Tengok gambar sebelah. Wayang kulit zaman Norma Baharu. Tengok watak dia tu. Watak apa? Watak tu watak Superman. Itu maknanya ialah wayang kulit moden. Baik, wayang kulit moden. Jadi menggunakan watak Superman. Okey. Baik. Dinisha, kenapa Dinisha hilang pula? Okey, jadi apakah jawapan anda? B, Adam, Kamal, Adif, Imran, Aish, Fatimah, Abdullah. Wow, lajunya. Betul. Tanpa membuang masa lagi, kita lihat jawapannya. Betul. B iaitu berakhir. Okey.
Tahniah kerana anda telah memberikan jawapan yang tepat. Itu yang kita mahu. Siapa yang salah juga, cikgu nak bagi satu lagi hadiah pada dia. Apa hadiah dia? Kita bagi kepada yang tidak dapat menjawab dengan tepat. Kerana soalan ni senang kan? Jadi persembahan wayang kulit itu berakhir pada pukul 11 malam. Kalau pengakhiran, the end. Pengakhirannya, maka pengakhiran novel itu, maka Farah pun berkahwin dengan putera kodok. Berkahwin dengan putera kodok. Okey, mengakhiri macam ucapan. Mengakhiri ucapan dengan serangkap pantun. Okey, di berakhir. The end lah. Berakhir. Last. Okey. Baik, jadi kita teruskan dengan soalan nombor 5. Farah. Terus sebut nama Farah dan nama Farah keluar. Farah kakinya kerana hendakkan anak patung yang dijual di kedai permainan itu. Okey, apakah jawapan yang anda berikan? Menguis-nguis, mencakar-cakar, mengguling-guling. Tahu tak maksud mengguling-guling? Maksudnya Farah akan baring atas lantai, dia berguling-guling, berpusing-pusing. Punyalah dahsyat. Menguis-nguis, dia ke tepi dia. Macam contohnya kalau orang malu tengah dating, dia menguis-nguis kaki dia kuis-kuis daun. Itu dia maksudnya menguis-nguis. Nanti anda cakapkan cikgu ni macam menceritakan pengalaman masa muda-muda. Dia macam itulah. Masa tu malu-malu kan. Malu-malu berjumpa kali pertama jumpa, malu nak cakap apa, kuis-kuis lah kaki tu dengan daun, cari cacing. Jadi itu menguis. Mencakar-cakar, apa tu, menggunakan kuku. Mencakar-cakar macam kucing, anjing mencakar. Kucing mencakar. Ayam mencakar, mencari makanan. Baik. Banyak berikan jawapan. D menghentak-hentak kakinya. Tengok gambar tu. Itulah rupa perangai Farah masa kecil rupanya. Okay. Nakkan sesuatu, maknya tak bagi, dia hentak-hentak kaki macam tu. Jadi, sesiapa yang memberikan jawapan D, betul, dan tahniah diucapkan kepada anda. Tahniah kerana anda telah menjawab dengan tepat. Jadi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada anda kerana telah memberikan jawapan yang tepat. Bagus. Tahniah. Gembira cikgu. Okey, selanjutnya kita teruskan lagi dengan soalan nombor 6. Haris berjalan dengan kerana hari semakin gelap. Haris ni mesti dia takut. Sepatutnya buat lepas ni nak buat nama Afiq pula. Akil berjalan dengan apa? Kerana hari semakin gelap. Untuk soalan yang akan datang. Baik, cermat. Pantas. Gopoh. Macam mana gopoh? Gopoh tu nak membuat sesuatu dengan cepat-cepat. Makan dengan gopoh, makan dengan gelojoh. Gopoh ketika bersiap kerana dah lambat. Tertib. Sopan santun. Itu adalah tertib. Macam Aisyah yang tertib. Orang nama Aisyah ni tertib. Orangnya ada Aisyah. Tak nampak Aisyah? Aisyah kan. Nama Aisyah ni biasanya orang yang tertib je. Kan nama isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambut je kan. Itulah. Harapnya macam itulah kan. Jadi apakah jawapan anda? Banyak berikan jawapan B, Adam, Hadif, Ifat. Nampak Ifat? Tak nampak Ifat. Ifat. Okay, Mir Farzana pun B, Nur Zainah, Hadif Imran. Okay, memberikan jawapan B. Iman pun berikan jawapan B. Chong. Chong. Apa khabar Chong? Ada gambar Chong, boleh up gambar Chong. Baik, betul. Jawapan yang anda berikan itu ialah berjalan dengan pantas kerana dia sudah lambat. Beritanya diucapkan kepada yang betul. Siapa yang tidak dapat menjawab dengan betul kerana soalan ini mudah, kerana hari makin gelap, tentu dia takut, maka dia berjalan dengan cepat, dia salah, kita bagi dia. Kerana salah. Okey. Asyiklah. Seterusnya, kita lanjutkan lagi dengan soalan nombor 7. Tolong buang air yang bertakung di dalam bekas itu kerana ada kekisi, ada berbola, ada jejentik, ada kekuda. Apakah jawapan anda? Ada yang berikan jawapan C, Fatimah, Adam, Nuaya, Aisyah.
Oi, mak lajunya tak terbaca cikgu. Baik, ramai yang memberikan, banyak yang memberikan, bukan ramai, ramai untuk suasana. Anda boleh dikira banyak yang boleh. Ya, ada nak bertanya, silakan. Apa tu kekisi berbola ke kuda? Okey, apa dia kekisi bola jentik ke kuda? Sebentar lagi cikgu akan terangkan dengan gambarnya. Ada, sabar. Baik, tengok sini. Jawapannya ialah jentik, iaitu anak nyamuk. Okey, tahniah diucapkan kepada yang telah memberikan jawapan yang betul. Tahniah diucapkan kepada anda. Baik, tadi bertanya kepada cikgu, apa itu kekisi, apa itu jentik, apa ke kuda dan sebagainya. Baik, cikgu tunjuk kepada anda. Jadi, jom kita kongsi ilmu. Ini dipanggilkan kekisi. Lihat pada gambar yang cikgu tunjuk di sebelah. Di sebelah kekisi. Itulah kekisi. Apa dia kekisi? Senang cerita, kekisi ialah grill. Yang dekat pintu, dekat tingkap pada rumah anda, itu namanya kekisi. Okey, kekisi. Baik. Dan ni namakannya sesiku. Apa guna sesiku? Untuk mengukur ketepatan sudut. Lagi satu sesiku ni. Ni juga dipanggil sesiku. Oh, sesiku hentak kepala orang. Oi, pening oh. Kau tak percaya, hentak kepala Aish. Aish lagi kena. Okey, selanjutnya. Ini dipanggil kekuda. Kekuda banyak. Kekuda iaitu kekuda untuk bumbung rumah. Okey, bumbung rumah. Senang cerita, kekuda ni semua yang berbentuk tiga segi. Okey, bukan cinta tiga segi. Okey, kalau cinta tiga segi tak boleh panggil kekuda. Tahu tak faham cinta tiga segi, Chong? Chong, mana Chong? Iklan. Chong, tahu tak apa itu cinta tiga segi? Orang yang dia punya girlfriend banyak, Chong. Itu cinta tiga segi. Okey. Dia faktor dengan orang ini, dia faktor dengan orang ini, dia tak tahu nak pilih mana-mana, lalu dia jadi keliru. Gitu maksudnya cinta tiga segi. Tiga segi cinta tak nak. Bukan. Kekuda yang seterusnya ialah untuk tempat melukis. Ada tiga segi tu, anda tengok gambar ni cikgu bulatkan. Pada gambar ni cikgu ada bulatkan, nampak? Jadi inilah namanya yang tiga segi, itu ialah dipanggil kekuda. Sama juga dengan bangku, bukan kerusi bangku, kaki bangku, bukan tak tahu main bola sepak. Itu simpulan bahasa. Kaki bangku bentuk dia tiga segi, maka juga dipanggil kekuda. Dan satu lagi kekuda ialah anda membengkokkan lutut bersedia untuk menghadapi pihak lawan dalam seni mempertahankan diri. Sama ada silat, judo, taekwondo, Hokkaido nama tempat karate. Anda membengkokkan lutut, itu dinamakannya memasang kekuda. Cikgu, kalau banyak kuda cikgu, boleh tak kita panggil kekuda cikgu? Ya, boleh juga. Kuda-kuda, banyak kuda kita panggil kekuda jugalah. Baik Aikido. Terima kasih. Siapa tu? Aiman. Aikido, bukannya Hokkaido. Hokkaido nama tempat dekat Jepun. Okey, minta maaf. Okey. Abdullah jangan beritahu kat doktor tau. Malu cikgu kan. Diam-diam. Diam-diam. Baik. Jadi kita teruskan lagi. Apa lagi? Tadi sesiku. Tu kan siku. Jari. Ni tertupai. Okey. Atas tu abaikan. Itu atas tu adalah jejari. Sesiku pula. Atas tu ialah jejari. Yang pada roda apa tu? Roda. Sekejap lah cikgu betulkan lah. Ini apa ni? Kiss, copy and paste. Salin dan tampal. Maka ada kesilapan. Mana ke dia ni? Tak nak keluar lah pula. Mana satu ni? Okey. Okey. Sekejap. Betulkan terus. Bukan ke sesiku. Ini ialah jejari. Okey. Ini namanya jejari. Okey. Jejari. Jejari yang pada roda basikal, pada roda motosikal, pada roda kereta. Orang akan panggil sport rim. Okey, sport rim. Rim sukan. Itu dipanggil jejari ataupun pada bulatan jejari. Cikgu, yang jejari kita ni cikgu, boleh tak kita nak panggil jejari cikgu? Boleh.
Itu juga kita panggil je jari juga. Baik. Okey, seterusnya kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Apa lagi cikgu nak tunjuk tentang kata ni, kata ganda ni, tertupai. Tertupai. Kita tengok tertupai. Cikgu tunjuk anak panah tu dipanggil tertupai. Satu tempat untuk menahan kayu. Pada zaman dahulu, rumah zaman dahulu dia buat, kita panggil selak, letak kayu penghalang supaya orang tak boleh buka. Itu tempat itu dipanggil tertupai. Ataupun meja banquet anda. Meja banquet dekat tepi tu ada besi penahan supaya binaannya menjadi kukuh. Itu juga dipanggil tertupai. Okey, pada zaman dahulu, betul. Ini rumah-rumah pada zaman dahulu, rumah-rumah klasik. Sekarang tak ada lah kan. Okey, dan ini dipanggil lelangit. Okey, lelangit. Satu lelangit dalam mulut anda, bahagian atas itu lelangit. Satu lagi lelangit, khemah, atas dia dipanggil lelangit. Kemudian kelambu juga dipanggil lelangit. Siling rumah kita pun juga dipanggil lelangit. Itu juga dipanggil lelangit. Baik. Para kata, oh meja kat Surat Isaniah. Oh, window kat Surat Isaniah kan lama tak pergi Surat Isaniah. Berapa minggu sudah cikgu bersolat Jumaat di sana. Okey, dapat jugalah melepaskan rindu pada Surau Ihsaniyah. Baik. Sekarang dalam talian kita ada 68 orang. Alhamdulillah belum cecah 70 lagi. Selalu kita 70 lebih. Okey. Farah cerita coki-coki pula. Mentang-mentang lah Jadi, dia suka mana makan coki-coki. Baik, soalan nombor 8. Jadi harapnya yang bertanya tentang kata ganda tadi, fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kata ganda separa yang telah cikgu terangkan. Kalau berbola senanglah. Berbola tu macam kalau bahasa Inggerisnya fishball, fish cake, itu berbola yang berbentuk bulat-bulat lah. Okey, adik makan beberapa nangka yang dibawa oleh nenek. Nangka boleh biji, nangka boleh ulas, nangka tak boleh ketul, nangka boleh longgok. Okey, ingat. Okey, Ifat, ada Ifat. Okey, apa khabar Ifat? Okey, Ifat berikan jawapan B, ulas. Ingat pesanan cikgu telah menerangkan kepada anda bahawa untuk soalan penjodoh bilangan, sila faham ayat dan lihat pada logik ayat. Jadi adik makan beberapa nangka dibawa oleh nenek. Logik tak adik nak makan beberapa biji? Mana rupa biji? Ni biji. Bayangkan adik makan beberapa biji nangka. Jadi perut adik akan jadi macam belon. Kenapa perut adik akan jadi belon? Kerana nangka ini dia berangin. Jadi kalau dia makan berapa biji, perutnya akan penuh dengan angin dan dia akan terbang. Dia akan naik kan. Sebab dah berisi angin. Jadi itu biji. Ana ulas. Yang ni ulas. Sama macam durian lah. Yang ni ulas. Okey, mana longgok? Tu longgok. Maksudnya dikumpulkan di satu tempat. Bayangkan adik makan beberapa longgok nangka. Maksudnya beberapa biji nangka. Punya banyak nangka dia makan. Mak Datuk. Itu bukan lagi dah terbang kan. Okey. Meletup perut dia. Okey. Itu jadi merupakan jawapan yang logik. Banyak tadi memberikan jawapan B. Betul. Okey. Tahniah. Kerana ni ketul batu lah. Ketul biasanya batu lah. Kuih pun boleh ketul kerana dia bentuknya macam tu. Boleh. Jadi siapa yang berikan jawapan B, kita bagi tepukan. Kenapa tak dengar pula bunyi tepukan ni? Oh, dia merajuk. Okey, dia merajuk. Kalau cikgu tak beri tepukan, maka dia tak dengar bunyi kuat. Tak kuat pula bunyinya. Okey, tak apalah. Anda dengar kan? Yang penting anda dengar. Okey. Yay. Pula. Kenapa bergaung pula? Okey. Okey, baik. Kita jadi bergaung pula suara cikgu. Okey. Tak bergaung lah cikgu. Tak bergaung. Okey, tak bergaung cantik. Cikgu sini dengar bergaung kot. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 9 hingga 10. Pilih-pilih bahasa yang paling sesuai. Nenek Mina berasa kerana tidak dipedulikan anak-anaknya. Kesian Nenek Mina. Okey, sedih Nenek Mina. Okey, buta hati. Buah hati. Buah hati, buta hati, jauh hati, ada hati. Ada hati kita dah belajar pada pelajaran yang lalu, betul? Ingat lagi tak? Farah ada hati nak menjadi penyanyi. Ingat lagi ayat tu. Okey, apa dia buah hati?
iaitu orang yang disayangi. Apa dia? Buta hati, tidak berperi kemanusiaan ataupun tak nampak kepada kebenaran. Apa dia? Jauh hati, merajuk. Merajuk ataupun berasa kecil hati. Apa dia? Ada hati, ada keinginan. Jadi nenek Mina berasa kerana tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Dia anak derhaka. Okey, berikan jawapan anda. Senju bagi C, Aish bagi jawapan C. Okey, Damia berikan jawapan C. Okey. Nur Zaidah berikan jawapan C. Apple pie juga berikan jawapan C. Jadi Damia jauh hati pula. Kenapa dia tak bunyi kuat? Okey, tadi anda dengar bunyi tepukan, dengar Okey. Okey, baik. Jadi itu jawapan. Pada cikgu tak dengar kuat. Okey. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan nombor 10. Walaupun dia pendiam, jangan cuba membulinya kerana Allah membeli, menang memakai. A. B. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. C. Belakang parang kalau diasah lagikan tajam. D. Air yang tenang, jangan disangka tak ada buaya. Jangan, hati-hati. Terutamanya kat sekarang ni kan, buaya banyak. Buaya apa? Buaya darat. Okey? Banyak buaya darat lagi bahaya pada buaya dalam air tu. Okey? Akil kan? Bukan akil buaya darat. Akil tak buaya darat. Akil baik. Okey. Baik. I'm not buaya darat. Ui, siapa nak ngaku buaya darat? Orang mencuri kata. Saya tak mencuri. Mana orang pernah ngaku ni? Tak ngaku. Orang yang tak ngaku tu yang betul. Okey. Baik, Akil, gurau je Akil. Akil baik, cikgu tahu Akil baik. Ui, sumpah ni jangan main dengan Allah, jangan gurau-gurau tak ada. Akil baik. Okey, Akil tak Akil tak. Okey. Baik, kita teruskan. Allah membeli, menang memakai, maksudnya beli barang mahal tetapi tahan lama. Berbanding dengan beli barang murah tetapi cepat rosak. Jadi itu maksudnya Allah membeli, menang memakai. Dia kalah dengan harga. Dia beli mahal, orang tu beli murah, benda yang sama. Tetapi dia menang dari segi memakai. Dia memakai itu tahan lama berbanding dengan orang yang beli barang tu murah tapi cepat rosak. Okey, itu maksudnya Allah membeli, menang memakai. Anda boleh mencatatlah pada kertas jawapan anda sambil-sambil cikgu menerangkannya. Kerana di sini tak ada ruang cikgu nak tulis. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maksudnya bagaimana dibentuk, itulah hasilnya. Contohnya ibu bapa mendidik anak-anak dengan didikan agama yang baik, maka anak itu akan menjadi baik. Belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Ini maksudnya ialah kalau kita membuat sesuatu itu tanpa berputus asa, lama kelamaan dia akan menjadi. Dia akan jadi, akan pandai lah. Contohnya kita tidak mahir matematik. Hari-hari kita buat latihan matematik, lama kelamaan kita akan menjadi pandai. Itu belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Dan seterusnya, tu dia Syirik. Ingatkan, terkejut mak. Terkejut mak. Okey, ingatkan buaya muncul. Rupanya Syirik. Okey, nyaris cikgu tak bagi. Sebab terkejut kan. Bila orang terkejut, pergi. Okey. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Okey, ini maksudnya catat. Jangan cepat memberi kesimpulan. Jangan cepat membuat andaian tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu. Okey, itu maksudnya air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Yang paling bahaya buaya darat tadi kan. Baik. Jadi apakah jawapan anda? Banyak berikan jawapan apa? Sila-sila. Banyak berikan jawapan D Okey. Jadi betul. Okey, betul. Jawapan anda betul. Okey, betul. Jawapan anda itu tepat. Iaitu D. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Okey, selanjutnya. Semua urusan negara tersebut akan diuruskan, okey, oleh bendahara apabila Sultan berada di luar kawasan. Okey. Apakah yang perlu dilakukan oleh bendahara ketika Sultan berada di luar kawasan? Catat, ini adalah bahasa istana, mungkin anda tidak faham apakah maksudnya.
Catat, merafa' maksudnya ialah berjumpa sultan. Bila kita jumpa sultan, kita berjawab, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Jadi itu ialah merafa'. Memanda, apa dia memanda? Memanda ni panggillah hormat kepada menteri, memanda menteri sekejap. Isi minyak je. Siapa pula yang menegur cikgu ni? Okey. Tiba-tiba tersedap, mesti dia orang tegur cikgu. Okey, memaktub. Apa dia memaktub? Ialah membuat pengesahan. Memaktubkan macam undang-undang. Itu ialah memaktub. Apa dia memangku? Ialah menjalankan tugas sementara. Itu ialah memangku. Contoh macam kat sekolah awak, guru besar pergi menunaikan haji contohnya. Jadi penolong kalian satu akan menjalankan tugas-tugas guru besar. Jadi itu ialah memangku, menjalankan tugas sementara. Baik. Jadi apakah jawapan anda? Nur Alia Maisarah kata jawapannya D. I am Riz katakan jawapannya D. Hadif kata C, memaktub. Okay, Apple Pie kata jawapannya ialah D. Aiman kata D. Fatimah kata D. Apa nama Fatimah? Mana memak dia? Okey, Nur Zaidah saya rasa D. Okey, baik. Betul jawapan yang anda telah berikan. Okey. Kerana telah memberikan jawapan yang tepat. Yang ni cikgu tak nak bagi kepada sesiapa yang salah lah. Kerana soalan ni, bahasa istana ni tak semua kita tahu. Dan ada beberapa perkataan yang mungkin anda tak faham, memanda dan memaktub. Jadi anda sila buat catatan ya. Sila membuat catatan. Okey, Amin. Okey, minta maaf Amin. Jadi cikgu ni ingat, Fatimah ialah Amin. Okey, kadang-kadang lupa Amin. Malulah Amin. Orang tua memang macam ni Min. Sedar diri tua dah Min. Tua dah. Nampak? Janggut pun dah putih dah. Okey. Badan pun makin gemuk. Okey, seterusnya. Soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Basikalnya yang ditinggalkan di bawah pokok itu sudah lesap. Okey. Hilang, tengok basikal bawah pokok tu. Boy. Okey, tadi cuma nak cari basikal tua. Tak jumpa gambar basikal tua. Okey. Hilang. Pupus macam dinosaur lah. Pupus ni maksud dah tak ada lagi. Rosak, habis. Ini senang. Ini soalan senang. Ya. Bukan lenyap ke? Sudah lesap. Lenyap lain. Lenyap ni maksud hilang seketika. Tu lenyap. Contohnya lenyap ditiup angin. Boleh ada balik. Kalau lesap, tak tahu boleh jumpa balik kan. Okey, baik. Dalam anda punya kertas lenyap ke? Tak kan? Lesap kan? Tak. Lesap kan? Okey, dalam kertas anda lesap. Okey. Lenyap ni maksudnya macam asap. Bila ditiup angin, maka lenyap. Asap telah lenyap. Okey, tak ada. Okey, baik. Jadi apakah jawapan anda? Okey, Tahniah diucapkan kepada anda. Banyak yang memberikan jawapan A. Bagus, Tahniah. Hilang. Jadi anda telah memberikan jawapan yang tepat. Anda telah memberikan jawapan yang tepat. Bagus. Baik, seterusnya kita lanjutkan lagi dengan soalan 13. Soalan 13. Sudah hampir 2 dekad Pak Samad mengusahakan tanah sawah itu. Rajinnya Pak Samad. Okey, tengok tu gambar pemandangan sawah padi menghijau, sawah padi menguning. Apa beza sawah padi menguning dengan sawah padi menghijau? Kedua-duanya betul. Kalau sawah padi menghijau, maksudnya padi itu belum masak. Okey, kalau anda baca dalam saja, kedamaian sawah padi yang menghijau, itu maksudnya sawah padi belum masak lah. Kalau sawah padi menguning, itu maksudnya sudah masak. Okey. Melaksanakan, memajakkan. Apa maksud memajakkan? Sesiapa yang tak tahu maksud memajakkan, catat. Memajakkan maksudnya ialah menyewakan. Dia memberi sewa. Itu memajakkan. Dia sewakan kepada orang lain. Okey, boleh catat Anda boleh membuat catatan. Memajakkan maksudnya ialah menyewa. Mengerjakan dia buat. Membiarkan dia buat tak tahulah. Jadi mengusahakan antonim. Antonim adalah berlawan. Tadi sinonim, sekarang antonim. Macam mana nak membezakan sinonim dengan antonim? Cikgu dah mengajar kepada anda macam mana nak membezakannya. Tengok sinonim, tengok huruf S. S
sama, seerti, sama, bahasa Inggeris pun same. Jadi senang anda nak ingat. Jadi minta maaf lah kalau cikgu punya pergerakan malam ni macam robot sikit. Tersekat-sekat kerana tadian internet cikgu sehari dua ni tidak memberikan kerjasama yang baik. Tak macam robot pun. Tak Oh ya ke? Okey, baik. Alhamdulillah tak macam robot ya. Okey, baik. Baik. Jadi apakah jawapan anda? Sila berikan jawapan anda. Okey, cepat. Apakah jawapan anda? Okey, sila berikan jawapan anda. Sila berikan jawapan anda. Okey. Kalau boleh type dengan ruang sembang akan rakaman nanti kan. Jadi baik, Elmi berikan jawapan B, Yoga berikan jawapan D. Okey, Chong. Okey, baik, banyak berikan jawapan A, melaksanakan. D, ada siapa yang berikan jawapan melaksanakan? Okey, kita nak bagi dia. Tak sesuai lah melaksanakan. Mengusahakan, melaksanakan adalah perkataan seerti. Kita nak perkataan yang berlawan, jadi perkataan berlawannya ialah membiarkan. Dia tak mengusahakan lah. Dia tidak mengusahakan. Jadi sesiapa yang berikan jawapan D, kita bagi dia salah kerana dia telah berjaya menjawab soalan dengan tepat. Bagus. Okey, Hamzah kata ye. Tahniah buat Hamzah. Okey. Tahniah kerana telah menjawab soalan dengan tepat. Baik, kita pergi pada pilih ayat yang sama maksud dengan ayat-ayat yang diberikan. Okey, kita hendaklah berhemat semasa berbelanja. Okey, berhemat. Apa beza berhemah dengan berhemat? Sila catat. Okey, sila catat. Kita hendaklah berhemat semasa berbelanja. Apa beza berhemat dengan berhemah? Berhemah untuk tata tertib ketika memandu, memandu cara berhemah. Maksudnya kita punya pribadi, kita punya kelakuan. Itu dipanggil berhemah. Kalau berhemat adalah dari segi bijak berbelanja, itu berhemat. Bijak bercakap, bijak membuat keputusan, buat keputusan secara berhemat. Itu maksudnya ialah beza antara berhemah dengan berhemat. Okey? Jadi anda boleh buat catatan lah. Okey, kita nak berhemat semasa berbelanja. Ibu menasihati Ravin. Ravin dinasihati oleh ibu supaya berhemat semasa berbelanja. Adakah ini jawapan yang tepat? Banyak berikan jawapan A nampaknya. Okey, B, Ravi menasihati ibu. Ravi menasihati ibu. Kan tak boleh nasihat ibu, boleh kan? Tapi Ravi ni memang patut kena. Ada Ravi menasihati ibu agar berjimat cermat semasa belanja. Ibu kata, duit aku, suka aku lah. Okey. Ravi dan ibunya dinasihatkan supaya berhemat semasa belanja. Okey. Ravi dan ibunya kena nasihat. Ravi mula berjimat cermat semasa belanja setelah dinasihatkan oleh ibu. Lepas nasihat, baru nak berjimat cermat. Ini memang nak depan nasihat baru nak berjimat cermat. Okey, banyak berikan jawapan A. Dan tahniah kepada anda kerana telah memberikan jawapan yang tepat. Okey, kita bagi tepukan. Tepukan kepada yang telah memberikan jawapan yang tepat. Lanjut lagi. Soalan nombor 15 dan 16, pilih ayat yang betul. Okey, pilih ayat yang betul. Kaki akan cedera jika kita memakai kasut yang bukan sesuai. B, kunci pintu rumah sebelum keluar supaya bukan dimasuki pencuri. C, Encik Ahmad tidak membenarkan anaknya. Anaknya itu patut dirapatkan. Okey, betulkan ejaan anda jika pada kertas anda itu silap atau menaik itu kesilapan, anaknya kena rapatkan. Okey, kena rapatkan. Bermain bola tanpa berkasut. Pastikan lantai bukan licin bagi mengelak kemalangan semasa bersenam. Okey, sekali lagi beritahu ralat pada soalan ini, sila betulkan anaknya itu rapatkan ejaannya, bukan dijarakkan. Okey, cikgu betulkan teruslah. Okey, cikgu betulkan teruslah. Cikgu betulkan teruslah. Okey, anaknya kita rapatkan. Okey, baru betul. Kita kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik. Apa jawapannya? Kita kena tahu apa perbezaan bukan dengan tidak. Jangan bimbang, nota ni juga akan masukkan dalam Telegram. Untuk yang tak ada nota ini, bukan guna untuk apa, kita tengok huruf N.
Okey, frasa nama, frasa sendi nama. Laki itu bukan abang saya tapi abang Fasha. Jadi abang dengan warna hijau itu ialah frasa nama. Jadi bila frasa nama kita guna bukan. Ibu bukan dari pasar tapi dari kedai runcit Pak Abu. Okey, tengok dari. Ya, dari itu frasa sendi nama, maka perlu guna bukan. Dan tidak, kita ingat untuk frasa kerja dan frasa adjektif, loga tidak bekerja pada hari ini kerana tidak sihat. Jadi bekerja itu ialah frasa kerja. Okey. Baik. Okey, bukan tengok huruf N. N lambat keluar. Okey. Jadi kita ingat. Jadi nota ni juga akan masukkan dalam Telegram untuk rujukan anda. Okey, terima kasih kepada Farah kerana telah membuat senarai itu untuk rakan-rakan kita yang lambat masuk. Okey, seterusnya soalan nombor 15 dan 16, pilih ayat yang betul tadi. Apakah jawapan anda? Setelah cikgu terangkan perbezaan antara bukan dengan tidak, manakah jawapan anda yang betul? Baik. Scroll sekejap. Apakah jawapan yang telah anda berikan? Silap C. Baik, D. Ada bagi D. Okey, ada yang C, ada yang D. Kalau C, Encik Ahmad tidak membenarkan anaknya bermain bola tanpa berkasut. Jadi tidak membenarkan benar kata kerja. Tadi ada jawapan C, ada jawapan D. Pastikan lantai bukan licin. Bukan licin. Licin adalah frasa adjektif. Jadi boleh tak gunakan bukan? Bukan untuk frasa nama dan frasa sendi nama. Jadi D salah lah. Jadi apakah jawapan yang betul? Sama-sama kita saksikan. Okey, C yang betul. Jadi tanya. Okey, tanya Koshana kata jawapan B. Koshana beri jawapan B. Kunci pintu rumah sebelum keluar supaya bukan dimasuki penjara. Salah. Patutnya tidak dimasuki pencuri. Kerana dimasuki itu ialah kata kerja. Baik. Seterusnya. Boleh faham apa perbezaan bukan dengan tidak? Jangan bimbang. Nota tentang bukan dan tidak itu nanti cikgu akan masukkan dalam kumpulan Telegram kita untuk anda buat sebagai nota. Sama ada anda nak cetak, sama ada nak tulis, itu ikut kepada kehendak masing-masing. Baik. Soalan 16. Profesor Faiz, cendekiawan yang dihormati di universiti itu. Semua penduduk di kawasan perumahan itu sentiasa bekerjasama. 3. Tiap hari Encik Karim bersenam dengan isterinya di taman bunga. Dan 4. Yoga menutup rapat pintu itu supaya tidak dimasuki oleh kucingnya. Okey, baik. Tadi juga ada bunyi tu. Siapa-siapa yang membuka pesan suara boleh tutup nanti Cikgu. akan ya nak tanya, silakan. Untuk nombor 15, Ya. si tu anaknya ada space tu. Cikgu dah beritahu tadi kan. Anaknya itu rapatkan. Tadi ni yang space yang pertama yang cikgu dah beritahu dah, rapatkan. Yang ni yang cikgu dah copy paste yang kedua. Kalau paste yang pertama tu cikgu dah betulkan. Okey, paste yang pertama tu cikgu betul dah. Yang ni cikgu dah betulkan. Okey, anaknya. Jadi kena rapatkan. Yang tu cikgu buat yang kedua, cikgu tak betulkan lagi lah. Jadi okey, jadi jawapannya ialah C lah. Dia tidak mempengaruhi jawapannya kerana yang diuji ialah tidak. Tidak memakai. Baik, cikgu betulkan teruslah. Nanti anda berasa keliru. Anaknya kena kena rapatkan. Okey, yang diuji adalah bukan dengan tidak. Okey, mana penggunaan bukan dengan tidak yang betul. Baik. Kita lanjutkan tadi. Okey, nombor 1. Profesor Faiz cendekiawan. Apa dia cendekiawan? Bukan dia bela cendawan atau suka makan cendawan. Cendekiawan ialah orang yang bijak pandai. Profesor. Cikgu jangan panggil bijak pandai. Cikgu belum lagi tahap profesor. Cendekiawan ni dah tahap profesor tu, dah memang membuat kajian dan sebagainya. Mak Abdullah kita dah boleh panggil dia cendekiawan kerana dia dah telah membuat PhD. Ada beberapa orang lagi yang rasa yang maknya yang ataupun ayahnya yang telah membuat PhD. High risk tentu juga high risk. High risk pun juga rasa ayahnya telah membuat PhD. Ada high risk. Juga ayah dan maknya juga telah membuat PhD. PhD. Jadi per dia PhD. Aish kata ibu saya bagus tahniah. Aish pun kena jadi macam ibu lah. Ada PhD. Jangan PhD perasaan hasad dengki, itu tak mahu.
PhD tu tak mau. Okey, jadi nombor 1 betul apa kita nak buat? Okey, minta tolong tutup pembesar suara. Okey, Hairis Okey, Ukuah Hairis. Hairis memang mak dan ayah dia tak silap juga ada PhD lah. Okey, baik. Iman, Ahmad, makcik saya Profesor Tania ikut jejak mak saudara anda Okey, baik. Seterusnya. Hairis saya tak ada mic, bukan maksud juga Hairis tak buka pembesar suara tak. Hairis mak atau ayahnya dah PhD. Tersasar tadi. Baik, Profesor Faiz Cendakawan yang dihormati di universiti itu, ayat ini betul. Jadi apabila ayat ini betul, apa kita nak buat? Jadi kita batalkan C. Kenapa batalkan C? Sebab C tak ada satu. Kita 2 betul. Semua penduduk di kawasan perumahan itu sentiasa bekerjasama. Betul lah, ayat ini mudah. Betul. Maka kita batalkan B. Kerana B tak ada 2, kita batalkan D tak ada 2. Senangnya. Kan? Kan? Senangnya. Kan? Begitu senang sekali. Maka jawapannya adalah A, 1 dan 2. Kenapa 3 salah? Tengok. Tiap. Okey? Tiap. Sepatutnya ialah tiap-tiap ataupun setiap. Anda boleh letakkan jawapan dekat situ lah. Anda boleh gariskan tiap itu salah dan anda tulis jawapan betul tiap-tiap. Seterusnya, kenapa soalan nombor 4 salah? Yoga menutup rapat pintu itu supaya tidak dimasuki oleh kucingnya. Kenapa ayat 4 ini salah? Kalau anda baca sekali imbas, anda akan kata ayat ini betul. Kenapa agak-agaknya cadangan ayat nombor 4 ini salah? Siapa yang nak? Itu rapat. Kenapa salah? Okey. Jadi menutup. Okey, kita tengok menutup. Yoga menutup rapat pintu. Menutup pintu itu. Okey. Baik. Terima kasih kerana anda telah memberikan pendapat anda. Okey, jadi menutup ialah kata kerja transitif. Jadi selepas kata kerja transitif perlu diikuti dengan objek. Menutup apa? Menutup pintu, bukan menutup rapat. Selepas kata kerja transitif perlu diikuti dengan objek. Jadi sepatutnya menutup pintu dengan rapat. Okey, tahniah kepada yang telah memberikan jawapan tadi. Okey, maka ayat itu betul lah. Tahniah. Baik, seterusnya soalan 17. Pilih ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. Baju itu ialah ketat untuk dipakai oleh adik. B. Hadiah itu ialah untuk adik sempena hari jadinya. C. Ikan dan sayur dijual di pasar itu adalah segar. D. Kebakaran yang terjadi itu ialah disebabkan oleh litar pintas. Jadi, sebelum nak menjawab soalan ini, anda kena tahu apa beza ialah dengan adalah. Ialah untuk frasa nama. Buat catatan ringkas. Kalau tak ada nanti kita akan masukkan nota ini dalam kumpulan Telegram kita. Nanti anda boleh lihatlah. Baik. Ialah untuk frasa nama, contoh wanita yang berkebaya itu adalah Puan Fida. Anak saudara Puan Fida ada dalam ni. Okey. Salah lah. Sepatutnya wanita yang berkebaya itu ialah Puan Fida. Barulah betul. Mana dia Puan Fida? Tu dia. Ini Puan Fida sewaktu dia kurus. Waktu dia kurus. Okey. Seterusnya adalah untuk frasa sendi dan frasa adjektif. Okey. Adalah untuk frasa sendi dan frasa adjektif. Contoh, surat itu ialah dari sekolah. Dari ialah untuk kata sendi kan. Jadi kita guna ialah. Manakala, jadi salah lah. Surat itu adalah daripada sekolah. Baru betul. Bukan dari sekolah. Daripada sekolah dan adalah. Bukannya ialah. Ingat untuk organisasi kita guna adalah. Kita guna daripada. Kita guna daripada. Bukannya dari. Dari macam kita balik Akil baru pulang dari sekolah. Betul. Surat itu daripada sekolah. Bezakan. Dan lukisan yang dilukis oleh surat itu ialah cantik. Cantik frasa adjektif tak boleh guna ialah.
mesti guna adalah. Lukisan yang dilukis oleh Susilawati itu adalah cantik. Jadi anda kena hafal. Senang caranya anda ingat ialah frasa nama, kata nama. Apa dia kata nama? Ulang balik, ulang kaji. Nama orang, nama benda, nama tempat, nama haiwan, nama tumbuhan. Segala nama itu kita guna ialah. Okey, boleh faham ya? Jadi kita lanjutkan lagi. Kembali kepada soalan tadi. Okey. Okey, Iman Ahmad tanya, cikgu saya nak minta izin nak tanya, cikgu rekod ke? Ya, memang cikgu membuat rakaman. Setiap kali kelas cikgu membuat rakaman dan cikgu akan muat naik ke dalam Telegram untuk murid-murid yang ada info yang dia terlepas, nak ulang kaji ke, ataupun dia yang tak dapat menghadiri kelas pada malam ini, mereka boleh melihat pada rakaman. Itu kelebihan. Okey, ya, itu kelebihannya yang baik. Jadi oleh demikian, sebab itulah cikgu tidak berapa menggalakkan anda menggunakan pembesar suara lah, kerana dia akan menyebabkan gangguan pada rakaman. Lebih banyak menggunakan menggunakan ruang sembang. Baik, jadi apakah jawapan anda? Oh, baik, anda nampak kan? Jadi jawapannya betul ialah ikan dan sayur yang dijual di pasar itu adalah segar kerana segar adalah kata adjektif. Okey, jadi kata adjektif kita guna segar, guna adalah, bukan guna ialah. Ialah ingat untuk kata nama. Okey, boleh faham? Ada sesiapa yang tak faham nak bertanya? Okey, kalau nak bertanya boleh bertanya kepada cikgu sekiranya ada kekeliruan anda. Cikgu, Okey, B ya, tu saya. kenapa salah? Apa dia? B tu kenapa salah? B itu salah. Untuk ialah frasa sendi. Okey, jadi sepatutnya adalah untuk. Okey, untuk bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama haiwan, bukan nama tumbuhan. Okey, tak ada orang bernama untuk. Tak ada tempat bernama untuk, tak ada tumbuhan bernama untuk, tak ada tempat bernama untuk. Jadi sebab tu tak boleh guna ialah, guna adalah. Okey, boleh faham? Kepada yang bertanya. Okey. Kenapa? Disebabkan. Ada pun disebabkan. Jadi adalah disebabkanlah. Disebabkan, tak ada nama orang disebabkan, tak ada nama tempat disebabkan, tak ada nama tumbuhan disebabkan, tak ada nama apa lagi? Nama orang, nama benda, nama tempat, nama haiwan. Tak ada nama haiwan disebabkan. Boleh faham? Senangnya kita kata tadi, ialah untuk kata nama atau frasa sedi nama. Jadi awak tengok selepasnya. Itu nama orang ke, nama tempat ke, nama haiwan ke, nama tumbuhan ke? Kalau bukan, adalah. Cikgu senang awak nak bagi faham. Itu cara anda nak mudah faham. Okey, ada lagi tanya? Jangan keliru dengan ialah dengan adalah. Cikgu dah bagi cara mudah untuk anda ingat. Macam mana nak ingat penggunaan ialah dengan adalah. Ada lagi siapa yang tidak faham? Boleh faham Okey, kita lanjutkan lagi kelas kita dengan soalan 18 hingga soalan 20. Bukan petikan berita. Dialog. Okey, baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, sekejap. Cikgu terus betulkan. Bukan petikan berita. Ia adalah... Okey, mana dia? Okey, baca petikan di bawah je. Okey, bukan berita. Alright. Kalau berita, ingat berita. Ramai yang tak menghantar karangan berita. Termasuklah yang nama Mercy Farah tu. Nama dia tapi dia tak hantar pun. Okey. Okey, kita lanjutkan. Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey. Salim kata, Raju, kenapa awak nampak muram dan berjalan tergesa-gesa? Awak hendak ke mana? Aju pun jawab, saya nak ke pasar raya semula. Ibu memarahi saya tadi kerana membeli barangan yang sudah tamat tempoh. Dah expired. Okey, kemudian Salim kata, oh, ingatkan ada apa tadi? Jadi sekarang kamu mahu menukar barangan yang kamu beli tadi? Ni untuk pada murid yang tidak mencetak, anda boleh terus tengok dialog yang telah cikgu sediakan di sini lah. Okey, Raju kata, ya, rasanya masih boleh ditukar dengan yang lain. Kemudian Salim terus tanya lagi, lain kali, dia membebel, dia menasihat. Lain kali kamu perlu melihat label tanda luput pada tin sebelum membelinya.
Selain itu, kamu mesti juga memeriksa tin makanan tersebut. Sekiranya berkarat atau kemik, kamu perlu memaklumkan kepada pekedai. Kita punya hak sebagai pengguna untuk mendapatkan barangan yang baik dan berkualiti. Raju jawab pula. Ya, betul apa yang kamu cakapkan. Lain kali saya akan lebih berhati-hati. Sekiranya barangan yang tidak dapat ditukar dengan yang lain, saya akan membuat aduan kepada persatuan pengguna. Itu tindakan yang bijak. Kemudian saya cakap, wah, hebatnya kamu. Saya rasa perkara ini boleh diselesaikan di peringkat pengurusan pasaraya tersebut. Sekiranya tidak selesai, saya mencadangkan kamu membawa ayah kamu ke persatuan pengguna. Kalau kita yang pergi mungkin tidak dilayan kerana kita masih lagi kanak-kanak. Dia berfikiran positif, berfikiran bijak membuat keputusan. Terima kasih atas nasihat kamu. Saya bergerak dulu. Jumpa kamu sekolah esok. Kalau dia lambat lagi, nanti maknya marah, barangan tak sampai. Nanti balik rumah kena kerana dah beli barangan, terbeli, bukan dia saja beli, terbeli barangan yang sudah luput, dah tamat tadi luput kan, lepas tu bersembang pula kan. Jadi mana tak balik kena kena maknya marah lagi, maknya buat apa? Ambil kau. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan 18. Mengapakah Raju kelihatan muram? A. Dimarahi oleh ibunya. B. Dia tidak tahu cara untuk menukarkan barang. C. Dia tidak dapat menukarkan barang yang sudah dibeli. D. Dia tersalah membeli barang yang dipesan oleh ibunya. Okey. Akhir kata pasti mati. Mak pasti mati. Tak. Okey, Nazaidah kata 18A. Dia dimarahi oleh ibunya. Mana kita dapat? Ingat, kalau soalan petikan, anda kena lihat pada dialog. Kena lihat pada petikannya. Dalam petikan ada, Raju, kenapa awak nampak muram dan berjaya tergesa? Awak hendak ke mana nampak? Sini ada kata, saya hendak ke pasar raya semula. Ibu memarahi saya. Ada jawapan di situ. Ibu memarahi saya tadi kerana membeli barangan yang sudah tamat tempoh. Jadi, pastikan anda mendapat jawapan berdasarkan petikan. Maka jawapan yang anda berikan itu ialah tepat. Adalah tepat jawapan anda kerana anda telah memberikan jawapan A. Kita nampak tadi. Maka jadi ingat, untuk soalan petikan anda kena cari jawapan berdasarkan kepada petikan. Okey, seterusnya soalan nombor 19. Okey, soalan nombor 19. Frasa tarikh luput dalam petikan bermaksud A. Tarikh guna, B. Tarikh terkini, C. Tarikh semasa dan D. Tarikh tamat tempoh. Jadi, tengok juga pada petikan. Baik. Yang telah cikgu warnakan merah itu, lain kali kamu perlu melihat tarikh luput sebelum membeli je. Apa dia maksud tarikh luput di sini? Okey, jadi jawapannya ialah betul. Banyak yang berikan jawapan D. Cikgu dah nak start badminton. Tak apa. Kalau nak game lambat lagi kan. Ada 5 game kan. Ada 5 permainan. 5 set permainan. Bukan 5 game. 5 set permainan. Permainan. Itu tempat lah. Sekarang pun dah 9.3 minit. Lagi 20 minit. 25 minit. Ambillah kelas. Okey, fasa luput dalam tarikh bermaksud ialah tarikh tamat tempoh. Tahniah diucapkan kepada yang telah memberikan jawapan yang tepat. Okey. Selanjutnya soalan nombor 20. Apakah hak pengguna yang dinyatakan dalam dialog tersebut? A. Boleh membeli barangan. B. Dapat barangan yang berkualiti saja. C. Boleh menukar barangan yang habis tarikh luput. D. Boleh membuat aduan kepada persatuan pengguna. Seperti mana yang cikgu cakap, jangan menjawab soalan berdasarkan logik akal anda. Anda perlu melihat kepada petikan. Okey, mana petikannya? Tengok dalam petikan. Yang cikgu warnakan merah. Kita mempunyai hak sebagai pengguna untuk mendapatkan barangan yang baik dan berkualiti. Jadi, maka kita akan nampak jawapan dengan jelas. Okey, di manakah jawapannya? Okey, di manakah jawapannya? Masih lagi cikgu nampaknya talian cikgu tidak memberikan kerjasama yang baik, masih tersekat-sekat. Okey. Okey, baik. Okey, jawapannya ialah A. B, bukan A. Bukan boleh membangan dapat barangan yang berkualiti saja. Tengok tadi sini. Tengok pada petikan tadi.
kita mempunyai hak sebagai pengguna untuk mendapatkan barangan yang baik dan berkualiti. Jadi, betul lah jawapannya ialah B. Jadi, anda kena pastikan anda melihat kepada petikan. Jangan fikir pada logik jawapan. Okey, seterusnya. Kita pergi pada bahagian B, iaitu soalan subjektif. Okey, soalan 21A. Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong. Ada 10 tempat, ada 8. Okey, ada 8 tempat kosong. Ada 8 carangan jawapan. Ada okey. Okey, minta maaf ya. Bukan cikgu tidak membenarkan anda menggunakan pembesar suara. Seperti yang cikgu cakap, cikgu membuat rakaman. Jadi okey, minta Amin minta tutup besar suara Amin. Okey, terima kasih Amin. Terima kasih Amin. Okey. Cikgu boleh type jawapan? Ya, boleh. Anda boleh menaip jawapan anda pada ruang sembang. Bukan cikgu tak nak benarkan anda muka besar suara. Kalau nak bertanya sebagainya boleh. Okey, kerana cikgu buat rakaman, jadi kalau tiba-tiba dia akan menyebabkan bising kan. Jadi siapa yang nak baca? Wan Muhammad Nasir. Okey, silakan Wan Muhammad Nasir buka pembesar suara dan bacakan jawapan anda. Silakan. Mana Wan Muhammad Nasir? Beri cikgu Ibu Zahira pergi ke Padani kerana di sana terdapat berbagai jenis barangan. Okey, sekejap. Ibu Zahira suka pergi pasar tani. Dia berikan Sekejap. Sorang-sorang jangan sorang tadi jawapan. Janganlah semua membaca. Kalau semua membaca maka akan jadi yang tak nilah. Okey. Baik. Silakan sambung yang tadi. Sambung. Siapa ke tadi? Okey. Sambung. Okey. Pasar tani itu mula beroperasi pada pukul 7 pagi hingga tengah hari. Okey. Ibu Zahira suka pergi pasar tani tadi. Dia berjawapan kerana, betul? Okey, sekejap ya. Kerana di sana terdapat pelbagai jenis barangan. Okey. Pasar tani itu mula beroperasi pada pukul 7 pagi. Okey, bila kita dah jawab kerana, cikgu galakkan anda pangkah jawapan itulah. Okey, pangkah jawapan itu. Okey. Dah jawapan sampai hingga 12.30 hari. Okey, Dia Khaira. Sambung Dia Khaira. Dia sering memberitahu suaminya tentang kepelbagaian hasil tani yang dijual di situ. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kita bagi peluang orang yang pula. Betul, hingga harga barangan. Okey, itu. Belum lagi. Sambung dia. Sambung dia. Harga barangan. Belum bagi jawapan. Itu baru ayat. Okey, sambung dia. Harga barangannya pula lebih murah daripada harga barangan di pasar. Okey, tahniah. Okey, betul. Harganya lebih murah. Tadi cikgu Wan tadi cikgu tak berikan tepukan. Jawapan 2 Wan betul. Okey, tahniah. Wan dan berikan jawapan yang tepat. Okey. Kerana berikan jawapan yang tepat. Saya mahu. Okey, Yoga. Sambung Yoga. Sambung Yoga. Selain itu. Amin, tutup mic Amin. Tutup mic Amin, tutup mic Amin. Okey, Yoga sambung. Selain itu, hasil tani yang dijual di sana sangat segar. Okey, sambung sampai habis. Sambung ayat seterusnya. Penjual. Yoga. Penjual-penjual di situ juga peramah dan mesra pelanggan. Okey, tahniah diucapkan kepada anda kerana telah memberikan jawapan yang tepat. Betul, iaitu yang. Selain itu, hasil tani yang dijual di sana sangat segar. Penjual-penjual itu juga peramah dan mesra pelanggan. Okey, Amin. Jawab B, Amin. Untuk soalan B1, Amin jawab. Okey, saya perasan 2. B1. Sedang
Okey, cepat. Amin, jangan buang-buang masa Amin kerana masa Ahmad Sedang mencuba. ayam menebas rumput, tiba-tiba seekor ular muncul di tepi semak. Okey, betul. Tahniah. Betul. Iaitu tiba-tiba. Okey, saya Prasad bersedia untuk soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2. Sila, saya Prasad. Okey, cikgu. Pihak polis sentiasa mengawasi gerak-geri pihak yang disaki itu. Okey, pihak polis sentiasa mengawasi. Okey, gerak-geri. Betul, tahniah diucapkan pada anda kerana telah mencuba yang menjawab dengan tepat. Okey, Iman. Untuk soalan nombor 3. Okey, Iman. Okey, terus baca Iman. Dia melarikan diri agar tidak dapat dilihat oleh orang kampung. Tio melarikan diri. Apa jawapan anda? Serta merta. Okey, serta merta. Okey, betul. Tahniah. Serta merta. Betul. Okey, seterusnya. Oh, Iman ada 2 lah ni. Ada satu Iman Ahmad, satu Iman. Oh, dua-dua ada Iman di sini Okey. Seterusnya, padankan perkataan yang sesuai berdasarkan ayat yang diberikan. Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh. Okey, pesta itu akan perjalanan yang sukar. Okey, yang kedua, Pak Akub dan anaknya sedang lubang di belakang rumah. Tilagu terpaksa di rumah neneknya selepas rumahnya terbakar. Dan ayah menasihati kami agar tidak undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, ada menumpang, ada melanggar, ada menimbus, ada menempuh, dan satu lagi. Oh, tak keluar tu lagi. Okey, oops. Satu lagi mana? Okey, satu lagi tak keluar. Maknanya dia akan keluar lambat nanti. Okey. Baik. Soalan nombor 2. Siapa nak membacakan soalan nombor 2? Silakan. Okey. Saya. Okey, sila type dekat ruang sembang tu, cikgu tahu juga sebut nama Nanti semua sebut saya nanti akan mengganggu rakaman. Baik. Terus siapa sebut saya? Yos kan? Okey, Iman Ahmad. Okey, silakan Iman Ahmad. Silakan. Okey, selepas okey, Pak Iman. Akub dan anaknya sedang Okey. Oh, ada jawapan yang tak keluar situ. Okey, terpaksalah cikgu tunjuk sebab dia tak keluar kat bawah. Ada satu tertinggal ni. Oh, betul. Dia ada 4 saja. Okey. Okey, menimbus. Okey, menimbus lubang. Okey, seterusnya Adam Kamal. Okey, untuk soalan nombor 3, Adam Kamal. Tilagu terpaksa menumpang di rumah neneknya selepas rumahnya terbakar. Okey, betul. Menumpang. Tahniah. Okey, tahniah juga kepada Adam Ahmad. Okey, Mir Farzana. Okey, Mir Farzana. Okey, silakan Mir Farzana untuk ayat yang terakhir. Ayah menasihati kami agar tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, betul. Melanggar undang-undang. Minta maaf. Cikgu ingatkan ada jawapan lagi satu tak keluar. Rupanya betul ada 4 saja jawapan. Ada lupa. Ada 3 ayat di sini. Okey, baik. Kesilapan tengok soalan. Okey, selanjutnya. Padankan bahasa istana. Okey, Akil dia kata nak cuba. Baik, sebentar Akil. Kita... Afiq. Akil. Okey, padankan bahasa istana di bawah dengan maksudnya sebentar. Kita tunggu dia keluar sekejap. Gering, murka, santap, berangkat, titah, beradu. Bertolak kata sakit, makan, marah dan tidur. Jadi satu tajuk contoh iaitu gering. Gering untuk sakit. Okey. Kita mulakan dengan Akil. Okey, Akil. Silakan Akil. Yang kedua lepas ni SJ7. Okey. Okey, Akil dulu. Murka adalah marah. Okey, murka ialah marah. Okey, seterusnya SJ7. Selepas SJ7, Hamzah. Okey, SJ7 dulu. SJ7 sudah kan? Akil lah. Okey, dah tadi ya? Hamzah. Okey, Hamzah seterusnya. Untuk santap. Santap makan. Okey, santap makan. Oh, santap makan. Bersemangat dia. Okey. Kita bagi terbuka tadi. Bersemangat sekali. Okey, Aish. Aish untuk berangkat, Aish.
Bertolak. Okey, berangkat bertolak. Okey, Aisyah Razi. Okey, silakan Aisyah Razi untuk Tita. Tak bagi tekan. Okey, untuk Aish. Lupa nak tekan Aish. Okey, Aisyah. Tita kata. Oh, Tita kata. Tahniah. Okey. Bagus. Tahniah. Okey, Yosh. Yosh untuk beradu. Beradu tidur. Beradu kita kata tidur betul. Okey, tahniah. Beradu tidur. Okey, beradu tidur. Nampaknya tiada sesiapa yang kena penampar. Bagus semuanya. Okey, bagus. Okey, selanjutnya beradu tidur. Okey, tahniah diucapkan kepada semua kerana telah memberikan jawapan yang tepat. Okey, seterusnya. Alamak. Terus bagi jawapan. Sepatutnya dia punya animasi tak keluar. Animasi tak buat. Kesilapan teknikal, maka anda terus dapat jawapan. Okey, ayat aktifnya, kami akan bantu Cikgu Sabiha mengemas bilik sukan itu. Jadi ayat pasifnya, Cikgu Sabiha akan kami bantu. Okey, Koshana, Cikgu Sabiha dibantu oleh kami. Salah. Yang ini kena. Okey, Koshana. Tak boleh. Kami, kata ganti di pertama, tidak boleh menggunakan di dan oleh. Okey, tak boleh. Contoh siapa yang buat jawab, Cikgu Sabiha akan dibantu oleh kami untuk mengemas bilik sukan itu. Jawapannya salah. Okey, jawapannya salah. Kerana kata yang pertama tidak perlu menggunakan di dan oleh dalam ayat pasif. Okey, notanya nanti cikgu akan masukkan ke dalam kumpulan Telegram kita nanti Okey, Chong. Chong, soalan 2 Chong. Okey, Chong, soalan 2 Chong. Chong. Mana Chong? Okey, Chong. Mana Chong? Dr. Lim sedang merawat pesakit itu, Chong. Apa jawapan Chong? Mana Chong? Okey. Cikgu saya tak buat. Buat sekarang, Chong. Okey, Chong. Jawab sekarang, Chong. Okey, jawab sekarang, Chong. Cikgu, saya nak cuba. Okey, V-in. Okey, cuba V-in. Pesakit itu dirawat oleh Dr. Lim. Okey, ini cikgu rasa Amar Prit. V-in 28 ialah Amar Prit. Okey. Dr. Lim ialah orang ketiga. Jadi pesakit itu sedang dirawat oleh Dr. Lim. Betul. Kalau anda buat jawapan pesakit itu sedang Dr. Lim rawat, salah. Okey, kerana Dr. Lim ialah orang ketiga. Jadi ingat orang pertama dalam ayat pasif dia tak ada di dan oleh. Okey, itu kena ingat. Okey, soalan 24.2. Tulis ayat yang sesuai untuk melengkapkan dialog di bawah ini. Bagaimanakah cara kamu menunjukkan semangat cinta akan negara? Okey, type di ruang sembang sekarang. Type di ruang sembang sekarang. Cikgu tengok jawapan anda. Okey, type di ruang sembang sekarang. Jawapan anda. Sila. Okey, sekejap. Kita nak tengok. Okey. Alright. Kita kecilkan dan tengok jawapan anda. Okey. Okey. Baik. Di atas nampak jawapan anda. Okey, sila. Okey, tutup gambar cikgu. Okey, kita tengok jawapan Sain Prasad. Saya menunjukkan semangat cinta akan negara melalui mengibarkan bendera Malaysia. Okey. Iman Ahmad, semangatkan patriotik mengibarkan jalur gembira. Salah. Okey. Okey, dia nak cara. Jadi cara saya. Okey. Koshana, saya akan mengibarkan jalur gemilang dan berpakaian bendera Malaysia. Okey, tahniah. Okey, cara saya menunjukkan semangat bercinta. Cara saya menunjukkan semangat bercinta. Amboi, Akil. Mentang-mentang dia dengar Farah hari ni. Okey, itu nak kena.
ada ke nak bercinta pula. Akan negara adalah dengan mengibarkan jalur gemilang kena berhuruf besar. Okey, jalur gemilang J dan G kena berhuruf besar. Okey, lagi selanjutnya. Okey. Farah Dahlia. Ai pula. Okey, cepat. Iman. Cikgu dah tak ada. Okey, Iman. Boleh naik atas, Iman. Sabar, Iman. Okey, saya akan mengibarkan jalur gemilang sebagai semangat cinta akan negara. Okey, tahniah. Iman. Okey, Ifat. Kenapa dekat sini tak keluar lagi? Sini dah keluar. Tapi kat sini tak keluar. Okey, Ifat, cara saya menunjukkan semangat cinta akan negara ialah menjaga jalur gemilang dengan baik. Oh, ini jawapan yang di luar kotak. Ini jawapan di luar kotak. Kenapa dekat sini tak keluar? Sampai dekat kit je. Oh, dia tak refresh. Okey, baik. Chong bagi jawapan. Kita perlulah mengiburkan jalur gemilang pada Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan. Okey, salah. Type salah ejaan di situ. Ambil kau, Chong. Okey, Chong. Ejaan betulkan, Chong. Okey, mengibarkan bukan mengiburkan. Okey? Okey, Chong. Jangan marah, Chong. Gurau saja, Chong. Jadi cara saya menunjukkan semangat cinta akan negara dengan mengibarkan jalur gemilang dan memelihara kedaulatan negara. Hebat. Jawapan Hamzah. Hebat. Kenapa dekat sini? Okey. Kat sini kena scroll baru nampak. Okey, kena scroll kat sini. Okey. Hamzah. Okey, Chong tadi sudah. Pembetulan kita perlu mengibarkan jalur gemilang pada Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan. Okey, Chong. Okey, Chong. Sini tak keluar lagi. Setakat ni je keluar. Dia boleh bawah lagi kot. Sekejap. Ada bawah lagi. Okey, rupanya kena turun lagi baru nampak semua. Okey, Iman Ahmad. Saya akan menunjukkan semangat cinta akan negara dengan mengibarkan jalur gemilang perlu berhuruf besar. Jalur gemilang kena huruf besar kerana ia nama khas. Okey. Kit, saya akan mengibarkan. Sorry, Kit. Orang tua baca kita tak nampak, Kit. Saya akan mengibarkan jalur gemilang bersama keluarga saya. Baik. Tapi sebaik-baiknya buat bersama-sama lah. Okey, 7 minit lagi 2-3 jawapan sebelum kita nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Nur Zedah Cik Awang. Cara saya menunjukkan semangat cinta akan negara dengan menyambut Hari Kemerdekaan dan memakai baju tradisional. Wah, bagus. Okey, Amar Prit. Cara saya menunjukkan cara semangat. Ayat situ tak betul. Okey. Okey, cara saya semangat cinta akan negara ialah saya akan meraihkan Hari Kebangsaan dengan penuh semangat. Okey. Betul. Okey, jawapan itu betul. Okey. Cikgu, boleh saya pergi tanda? Chong, pergi, Chong. Tak ada masalah, Chong. Chong, janganlah masuk pergi tanda dekat dalam ruang sembang, Chong. Dah masuk dalam rakaman cikgu. Okey, tapi tak apa. Baik. Kita teruskan dengan soalan 25. Kita ada lagi 5 minit. 6 minit. Ada 6 minit lagi. Okey, kita teruskan dengan soalan 24D. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar menunjukkan seorang budak perempuan dengan ibu bapanya. Apakah peribahasa yang sesuai berkaitan dengan gambar? Okey. Sila type jawapan anda. Sekarang untuk soalan 24D. Menatang minyak yang penuh, kata Muhammad Haris. Wan Muhammad Nasir bagaikan menatang minyak yang penuh. Okey. Kedua-dua jawapan ini betul. Lagi, siapa lagi Iman? Semua buat dia pun menatangkan. Ada jawapan lain. Ada lagi jawapan lain. Okey, Mir Farzana. Cuba. Cikgu, saya nak pergi minum air. Allah, type juga di ruang sembang. Aduh, boleh. Silakan.
Tak marah pun. Boleh je. Okey. Alright. Lagi. Siapa lagi yang nak memberikan jawapan? Silakan. Air dicincang tidak akan putus. Hubungan itu hubungan antara ibu dan ayah. Kalau untuk air dicincang tidak akan putus, lebih sesuai untuk hubungan adik-beradik. Melentur bulu biar air rebungnya. Dia. Okey. Alright. Sesuai. Sama dengan jawapan Amza Zafri. Betul. Dan Muhammad Hamzah, anak emas juga kita berikan dia. Betul. Jawapan yang anda berikan betul, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya, atau anak emas, atau bagai binatang minyak yang penuh. Okey, tahniah kepada yang telah memberikan jawapan yang tepat. Okey, Ahmad Prit, anak manja tak sesuai. Anak manja bukan peribahasa. Okey, anak manja bukan peribahasa. Okey, seterusnya. Okey, kita dah sampai soalan 25. Kita ada sekitar 4 minit lagi. Teliti gambar di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, untuk soalan yang berikutnya. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Iman Ahmad. Boleh terima. Okey, kita pergi pada soalan 25. Dah 3 gambar. Berdasarkan gambar, apakah tujuan aktiviti tersebut diadakan? Okey. Apakah tujuan? Tengok pada gambar itu dia ada beritahu untuk buat tabung. Okey, tujuan aktiviti tersebut adalah menyumbangkan kepada tabung penyediaan peranti kepada murid kurang berkemampuan Koshana. Okey, jawapan Koshana. Baik, terbaik lagi. Siapa lagi yang nak berikan jawapan selain daripada jawapan Koshana? Mungkin jawapan anda itu boleh diterima. Okey. Sila type. Sila type 2-3 minit untuk anda type. Okey, untuk anda menaipnya. Apakah tujuan aktiviti tersebut diadakan? Jawapan selain daripada jawapan Koshana. Jawapan Koshana tadi tu dah betul. Tujuan aktiviti Hari Kesosanan adalah untuk mengeratkan hubungan sesama kaum. No. Okey. Batal tepukan tadi. Nak bagi. Kenapa cikgu bagi itu dan tukar pada itu? Kerana sesama kaum. Maksudnya dia tak kahwin. Dia tak kawan dengan kaum lain. Sepatutnya bukan sesama kaum. Antara kaum. Baru betul. Okey, mungkin ada kesilapan dari situ. Okey, saya perasan bukan sesama kaum. Kalau sesama kaum, orang Melayu dengan orang Melayu saja, orang Cina dengan orang Cina saja, orang Iban dengan orang Iban saja. Tak nak. Kita satu Malaysia. Maka antara kaum. Okey, tujuan aktiviti tersebut diadakan untuk menambahkan ilmu tentang menabung. Okey. Alright, Aisyah Razi tanya kerana memberikan jawapan yang tepat. Baik, dah macam kat konti radio pula. Baik, jawapan yang anda berikan tadi itu betul belaka. Okey, ini sama macam jawapan Koshana. Tujuan aktiviti diadakan adalah untuk menyumbang 10% daripada keuntungan kepada tabung penyediaan peranti kepada murid-murid yang kurang kemampuan. Okey, tahniah diucapkan kerana anda telah memberikan jawapan yang tepat. Baik, selanjutnya B. Mengapakah kita digalakkan untuk saling bekerjasama ketika melakukan aktiviti seperti dalam gambar tersebut? Okey, sila tanya jawapan anda sekarang. Kita nak lihat jawapan anda. Adakah anda akan mendapat tepukan? Okey, adakah anda akan mendapat? Ataupun lebih teruk lagi, anda akan mendapat? Okey, sila type jawapan anda. Okey, sila jawapan anda. Okey, baik, teruskan jawapan anda. Ais, sempat lagi Ais kau main handphone ya Ais. Ais, sempat lagi kau main telefon ya Ais. Okey, cepat teruskan anda berikan jawapan anda. Okey, silakan Hamzah. Berikan jawapan. Apa jawapan okey Hamzah? Jangan jawapan okey Hamzah. Cikgu nak jawapan aja. Kenapakah kita digalakkan untuk saling bekerjasama ketika melakukan aktiviti seperti dalam gambar tersebut? Silakan. Kita digalakkan untuk saling bekerjasama untuk mempermudahkan kerja kita. Okey, tahniah. Jawapan itu tepat sekali. Okey, lagi. Siapa lagi yang nak memberikan jawapan?
Oh, I kena ambil gambar. Okey, lagi. Siapa lagi nak berikan jawapan? Silakan berikan jawapan. Sila lagi. Siapa lagi yang nak memberikan jawapan? Ayuh. Okey. Iman Ahmad, tujuan untuk kita saling bersama kerana aktiviti itu untuk menggalakkan kita semua menyumbang. Tujuan untuk kita saling bersama. Tujuan untuk kita semua. Patutnya kita digalakkan saling bersama. Baru ayat itu betul. Okey, Mir Farzana. Mir Farzana. Tak nak berikan jawapan Mir Farzana. Jangan tutup kamera. Baru nak tayang gambar. Dah tutup kamera. Baik, kita teruskan dengan soalan. Okey, Muhammad Aris. Ngantuk Muhammad Aris. Tersengguk-sengguk kau Muhammad Aris. Okey, seterusnya. Okey. Kita digalakkan untuk saling bersama ketika melakukan aktiviti seperti dalam gambar untuk memupuk sikap saling membantu dan memupuk perpaduan antara kaum. Baik, Yosh. Kita galakkan untuk saling bersama supaya kerja disiap dengan lebih cepat. Okey, Yosh, betul. Okey, Iman juga. Kita digalakkan untuk saling bersama untuk merapatkan hubungan, dapatkan ejaan itu, hubungan antara kaum dan mewujudkan konteks satu Malaysia. M itu perlu berhuruf besar. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, Ifan. Kita digalakkan untuk saling bersama ketika melakukan aktiviti seperti dalam gambar tersebut. Bak kata patah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Hebat. Jawapan yang diberikan oleh Ifan. Okey, soalan terakhir. Pada pendapat kamu, apakah faedah-faedah yang akan diperoleh apabila diadakan aktiviti sebegitu? Jelaskan sebelum kita menamatkan kelas pada malam ini. Dan marilah kita sama-sama menyaksikan perlawanan badminton antara Malaysia dengan Jepun. Ayuh Malaysia. Semoga Malaysia akan mencapai kejayaan pada malam ini. Malaysia boleh. Okey, teruskan. Untuk soalan yang terakhir. Okey, sila berikan untuk jawapan yang terakhir. Okey, Haris. Jawapan Haris. Cepat Haris. Okey, Akil. Afiq, cepat Afiq. Afiq, cepat Afiq. Cepat Afiq. Tak payah nak betul rambut Afiq. Cepat Afiq. Tak payah nak betul rambut Afiq. Okey, baik. Kita teruskan jawapan anda lagi. Okey, teruskan jawapan anda. Okey, teruskan jawapan anda. Okey, apakah jawapan anda? Okey, jawapan anda cepat. Pada pendapat saya, faedah-faedah yang akan diperoleh apabila diadakan aktiviti sebegitu adalah dapat mempelajari cara menabung dan cara menjadi usahawan yang berjaya. Okey, tahniah kerana memberikan jawapan yang tepat. Baik. Okey, saya rasa satu jawapan itu sudah cukup untuk kita mengakhiri kelas kita pada malam ini. Okey, pada malam ini cukup-cukuplah kelas kita pada malam ini. Tahniah ucapkan kepada anda yang telah memberikan jawapan yang tepat. Aisyah Razi kata pada pendapat saya faedah-faedah yang akan diperoleh apabila diadakan aktiviti begitu adalah dapat memupuk sikap bersama dalam kalangan murid-murid. Baik. Jadi okey, ini jawapannya. Baik, jadi sekian saja kelas kita pada kali ini. Terima kasih atas kerjasama yang anda telah berikan sepanjang kita bersiaran selama lebih kurang 1 jam 30 minit, 1 jam 34 minit. Tahniah kerana anda telah memberikan kerjasama yang cukup baik. Anda memang hebat. Dan cikgu ucapkan terima kasih kepada anda kerana telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang kelas ini. Kita jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih cikgu. Okey, kita jumpa lagi. Sayang anda semua. Alright. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.